Assalamualaikum and good afternoon untuk semua orang viewers di FB. Hari ini kita akan bincangkan tentang satu topik iaitu angin ahma ataupun stroke. Okay, so hari ini saya akan bincangkan sedikit untuk information untuk pesakit dan juga pendengar dan penonton di sana tentang apa itu stroke, apa itu angin ahma. Kalau ada masalah technical audio ke apa, sila tinggalkan mesej, saya boleh tengok ya. Okay. Alright. So angin ahma ataupun stroke ini adalah disebabkan oleh faktor risiko yang banyak ya. Jadi mereka yang ada kencing manis, darah tinggi, mereka yang ada masalah kolesterol, masalah ahli keluarga yang berisiko tinggi ada stroke, so mereka ini pun berisiko tinggi, family history. Masalah berat badan, obesity, drug abuse, mereka yang menggunakan dadah-dadah yang rekreasi pun boleh mendapat stroke ya. Dan ada juga kajian menunjukkan mereka yang ada stres yang terlampau banyak pun ada risiko mendapat stroke, tapi walaupun dia punya apa orang kata relation dia tak begitu tinggi lah. The other thing yang kita perlu tengok ialah mereka yang ada masalah saluran darah, AV malformation di dalam otak, di mana gumpalan saluran darah ini mudah pecah dan dapat stroke. Okey. Bila kita katakan stroke, apakah benda-benda simptom yang kita kena apa orang kata kita kena tahu Okey. First thing first, kita kena tahu stroke ni ada dua jenis. Satu ialah apa yang kita kata sebagai thromboembolic stroke, ataupun di mana saluran darah otak tu disumbat dengan darah beku, dengan ketulan kolesterol semua tu, dia darah beku tu sumbat dan dia menyebabkan thromboembolic stroke. Jadi ini yang kita kata sumbat saluran darah. Bila sumbat saluran darah, tempat yang darah itu mengalir akan mati dan pesakit itu akan dapat simptom stroke. Satu lagi jenis ialah apa yang kita kata sebagai hemorrhagic stroke. Hemorrhagic bermaksud pendarahan. Dari mereka yang mendapat jenis pendarahan ni, saluran darah dalam otak tu akan pecah. Macam saya cakap tadi, mungkin ada AV malformation ataupun abnormal blood vessel tu dia akan pecah dan darah ni akan berkumpul di dalam otak. Disebabkan otak ni berada dalam kita punya tengkorak, it's in the skull vault, dia tak ada ruang untuk darah yang bocor ni untuk pergi. Jadi tempat tu akan berkembang dan menyebabkan banyak tanda-tanda neurological pada pesakit tu, di mana pesakit tu akan ada banyak simptom yang sangat-sangat teruk. Jadi itu satu keadaan lah. Jadi dua, thromboembolic di mana saluran darah sumbat, dan yang kedua ialah pecah saluran darah. Okey. Jadi kalau kita tengok pada jenis stroke ni, dari sana kita dapat tahulah apa risiko yang biasanya menjurus ke arah mana. Biasanya darah tinggi dan kencing manis boleh menyebabkan stroke jenis yang sumbat, kolesterol yang tinggi jenis stroke yang sumbat, dan manakala darah tinggi juga boleh menyebabkan stroke jenis yang berdarah, pendarahan, ubat-ubat drugs dadah boleh menyebabkan jenis yang berdarah. Simptom yang pesakit akan ada kalau kena stroke, tak kisah dia stroke jenis pendarahan ataupun yang sumbat saluran darah, simptom utama pesakit yang mendapat angin ahma ataupun stroke ini adalah hilang fungsi badan seperti biasa. Daripada fungsi mental ataupun mentation dia kepada fungsi fizikal boleh tercecas. Untuk contoh, katalah pesakit tu ada sumbat saluran darah ataupun pecah saluran darah, tempat yang darah tu pecah ataupun saluran darah tu sumbat akan jadi kurang berfungsi sebelum dia betul-betul mati Contoh, katalah tempat yang jadi itu yang mengawal bahagian tangan dan kanan sebelah kiri. Jadi kalau tangan dan sebelah kaki sebelah kiri itu, biasanya stroke tu terjadi pada bahagian kanan.
Dan kalau stroke tu jadi pada sebelah kiri, yang fungsi yang hilang ialah sebelah kiri. Jadi dia akan songsang ya. Kalau jadi stroke sebelah kanan, fungsi hilang sebelah kiri, dan kalau stroke jadi sebelah kiri, dia akan hilang sebelah kanan. Jadi simptom utama ialah lemah badan. Akan tangan atau kaki akan rasa lemah, daya tenaga untuk memegang barang, berjalan semua akan hilang. Itu satu simptom yang akan nampaklah pada pesakit. Yang lain, simptom lain ialah pertuturan. Cara pertuturan tu akan jadi tak betul. Sama ada dia akan bercakap dengan tak clear. Perkataan-perkataan tu tak terang macam dia akan cakap, kita panggil slurring di saat teriak, macam tu. Dia tak dengar. Dia faham, dia boleh jawab tapi pertuturan tak betul, slurring. Ada pula yang dia dapat aphasia. Aphasia maksudnya persepsi pertuturan tu terganggu. Contoh, dia tak boleh faham, dia boleh cakap dengan elok tapi tak boleh faham, kita panggil receptive aphasia. Contoh, kita suruh dia angkat tangan, dia akan jawab something else, macam kata hari ni, sekarang pagi. Dia jawab dengan betul tapi dia tak faham soalan kita. Yang satu lagi jenis aphasia ialah dia boleh faham tapi dia tak boleh jawab. Dia ni adalah expressive aphasia. Maksudnya kita tanya dia soalan, apa nama, dia akan cakap something lain yang tak betul. Itu expressive. So cara pertuturan akan terganggu dan juga persepsi pertuturan pun akan terganggu. Stroke yang lain, simptom lain pula ialah pada penglihatan mata. Mata boleh jadi buta, hilang penglihatan pada sebelah yang terkena stroke tu, bergantung pada bahagian otak yang terkena. Jadi penglihatan mata pun boleh hilang. Sama ada dia separuh hilang daripada bahagian kiri atau penuh dari sebelah kiri, ataupun sebelah kanan separuh, ataupun suku sebahagian bidang penglihatan tu akan hilang. Itu satu lagi simptom. Simptom lain ialah bahagian muka boleh jatuh. Jadi sebelah kanan atau sebelah kiri, mulut akan terherot, mata tak boleh tutup dengan kuat. So itu boleh jadi simptom dia. Selain daripada tu, mata, pergerakan bola mata, dia tak boleh bergerak satu bahagian. Contoh, kalau dia bergerak ke kiri, dua-dua mata akan bergerak ke sebelah yang sama, dan ke sebelah ini normal. Dia mungkin satu belah mata tu tak bergerak, sebelah je bergerak, ni tak bergerak, ataupun bahagian atas tak boleh bergerak. Itu biasanya dia stroke khusus pada otot yang mengawal pergerakan bola mata. Okey, itu yang efek mata lah. Okey. Selain daripada tu, dia boleh rasa kebas sahaja pun ada simptom. Kebas sebelah muka, sebelah badan sahaja, tapi tak ada pengurangan kekuatan pun tak ada. Sakit kepala yang sangat kuat sampai muntah-muntah boleh jadi juga untuk orang yang ada angin asma. Okey. So ini adalah simptom-simptom, tanda-tanda yang pesakit angin asma atau stroke akan dapat. Jadi simptom ni semua kena tahu Kalau ada sesiapa di rumah ataupun pesakit sendiri yang kena, dia kena tahu ini adalah risiko dia dapat stroke. Jadi kena cepat-cepat bertindak. Jadi kita dah tahu apa simptom stroke. Seterusnya kita nak tahu apa akan kita buat kalau ada orang yang kena stroke. Okey. Jadi bila ada simptom tanda-tanda macam ni, yang penting sekali ialah patut pergi ke hospital. Okey, jangan duduk di rumah. Kalau benda ni jadi dengan tiba-tiba mendadak, jangan delay treatment. Sebab walaupun dulu orang kata stroke ni tak boleh buat apa-apa, tapi sekarang dengan banyak kajian dan development dan sebagainya, bidang perubatan dah maju. Kalau pesakit tu boleh datang ke hospital yang ada fasiliti dalam masa tertentu, biasanya dalam 4 jam pertama daripada kena simptom, pesakit tu boleh menjalani satu terapi yang kita panggil trombolisis, di mana darah beku tu boleh dibuka dan fungsi otak tu boleh kembali kepada normal. Walaupun fasiliti ni bukan dapat di banyak hospital, tapi fasiliti itu ada.
Okey, kalau di tempat saya berada di Ipoh ni, memang ada hospital-hospital tertentu yang mempunyai fasiliti ini. Begitu juga di Lembah Kelang dan bahagian-bahagian lain di negara kita. Jadi jangan tunggu. Ada je simptom, terus pergi hospital. Okey. Kedua, untuk orang yang berada dengan orang yang kena stroke ni, kalau ada apa-apa simptoms yang mencurigakan macam stroke yang macam saya kata tadi, jangan bagi pesakit itu makan ataupun minum. Okey. Saya lupa cakap tadi, satu lagi simptom ialah susah nak telan air liur. Dia akan rasa susah nak telan air liur dan mungkin air liur akan meleleh ke tepi. Itu pun salah satu tanda stroke. Dan kita sebagai refleks, bila kita orang ada simptom macam ni, kita terus nak kata bagi dia air untuk minum. Itu salah. Sebab kalau dia minum air dan dia memang ada stroke pada bahagian otot-otot kerongkong, air yang diminum tu akan masuk ke dalam paru-paru dan boleh membuatkan pesakit itu lemas ataupun mungkin dapat jangkitan kuman dalam paru-paru. Boleh dapat aspiration pneumonia, boleh aspirate water into the lungs dan boleh membawa maut. Jadi yang penting, kalau suspek ada orang ada stroke, jangan bagi makan ataupun minum. Itu nombor satu. Kedua, bawa terus ke hospital. Jangan lengah di rumah. Okay. Ini adalah apa yang kita boleh buat sebagai ahli keluarga ataupun orang terdekat dengan pesakit. Tapi kalau pesakit itu sendiri rasa kebas-kebas sebelah badan ataupun lemah-lemah macam saya kata, terus bawa pergi hospital. Okey, selain daripada itu, ada juga pesakit yang mungkin tak ada manifestasi simptom yang saya kata, tapi dia mungkin ada benda lain. Contoh, dia mungkin akan kena fits, sawan. So kalau ada pesakit yang tiba-tiba sawan, itu mungkin tanda dia kena angin ahma. Okay, so stroke can manifest itself as a fit. So kita biasa kata, oh it's a fit, it's nothing. No, it can be a stroke. Boleh jadi stroke juga. Jadi kalau ada fits juga, bawa terus ke hospital. Dan macam saya kata, jangan bagi apa-apa makanan ataupun minuman untuk pesakit ini. Sangat bahaya. Okey. Apa penyakit lain selain daripada stroke? Apa penyakit lain yang mungkin nampak macam stroke tapi bukan stroke? Okey. Sebelum saya beritahu ada condition, kena ingat di rumah, kalau tak ada orang yang ada pengalaman dalam bidang perubatan, saya tak galakkan untuk anggap simptom-simptom ni sebagai bukan stroke. Jadi kalau tak sure, bawa pergi hospital, jumpa doktor. Tapi katalah ada somebody yang ada pengalaman di perubatan, katalah ada nurse, doktor, MA dan sebagainya di keluarga tu, mungkin boleh cuba ni. Ada orang dia akan dapat simptom yang macam stroke kalau dia hypoglycemia. Contoh, kalau dia diabetik, makan ubat berlebihan ataupun injek insulin berlebihan, dia boleh mendapat kekurangan gula yang mendadak, hypoglycemia. Dan hypoglycemia boleh manifest sebagai stroke. Contoh, lemas sebelah badan, lemas sebelah tangan, pertuturan yang orang kata tak betul, confusion dan sebagainya. Periksa gula. Ada glukometer ataupun alat pemeriksa gula tu, cek secepat mungkin. Kalau gula tu rendah, biasanya kurang daripada 5, 3, 4, 1 dan sebagainya, terus bagikan dia sedikit gula. Tapi kalau dia orang kata drowsy, dia tak begitu waras, jangan bagi melalui mulut. Bahaya, sangat bahaya. Kena bawa terus ke hospital juga. Tapi kalau dia waras, dia okey, bagi dia minum air gula. Okay. Ini hanya kalau ada pengalaman perubatan. Kalau tak ada pengalaman perubatan ataupun tak pernah tahu, tak beza antara hypoglycemia dengan simptom stroke tu, jangan cubalah, terus bawa ke hospital tanpa melengahkan masa. Selain daripada itu, orang-orang yang boleh ada simptom macam stroke tapi bukan stroke ialah seperti mereka yang mendapat kesan sampingan daripada ubat. Ada ubat-ubat, biasanya ubat-ubat yang diberi untuk masalah neuro, masalah perubatan neurologi, boleh menyebabkan pergerakan ataupun lemah ataupun kegejangan otot pada sebelah badan dan sebagainya, pertuturan yang berubah, kejang,
Boleh juga dapat kalau ambil ubat untuk tahan muntah, boleh dapat apa yang kita kata sebagai oculogyric crisis, di mana tangan dan kaki mungkin akan jadi keras dan kejang. Dia akan tangan jadi macam ni dan kaki akan kejang. Yang itu bukan stroke, tapi macam saya kata, kalau kurang pasti, tak ada pengalaman, bawa terus pergi jumpa dengan doktor. Okey, selepas pesakit itu sampai ke hospital, apakah yang kita akan buat? Yang pertama sekali, dia akan diperiksa oleh doktor yang in charge. Dia akan pastikan benda ni stroke ataupun tidak, dan untuk kesan kawasan mana yang kena stroke, angin ahmar, dia akan buat CT scan. Jadi ujian yang utama sekali untuk stroke ini adalah membuat CT scan otak. Bila dibuat CT scan otak, kita akan nampak sama ada benda ni ialah sumbat saluran darah ataupun pecah saluran darah. Sebab rawatan dia sangat berbeza. Lepas kita buat CT scan, kalau di pusat ataupun hospital yang ada fasiliti trombolisis saya cakap tadi, mereka akan terus bawa pesakit ni untuk buat trombolisis dan untuk selamatkan bahagian otak yang kena stroke. Tapi kalau tak ada fasiliti, bukan semua tempat ada fasiliti ni, mereka akan beri ubat untuk mencegah stroke tu daripada jadi lebih besar. Dan kebiasaannya, kalau stroke tu di kawasan otak yang besar, dia akan dirawat di unit rawatan rapi, ICU. Sebab stroke ini dalam masa 24 hingga 72 jam pertama boleh melarat. Maksudnya kalau mula-mula dia punya kelemahan tu di bahagian tangan sahaja, dia boleh melarat kepada kaki, kepada bahagian muka dan sebagainya, dan juga boleh jadi lebih teruk daripada mungkin 50% hilang tenaga, dia boleh hilang 100%. Jadi dia akan dirawat di unit rawatan rapi. Tapi kalau pesakit tu datang selepas 3 atau 4 hari, ada yang datang selepas seminggu, rawatan dia lebih kepada fisioterapi, pemuliharaan. Jadi mereka yang dah lepas tempoh yang kita kata kritikal, first 3 days tu, mereka akan disuruh untuk buat rehabilitasi. Okey, fisioterapi biasanya merangkumi untuk menguatkan otot-otot tangan dan kaki, mengajar berjalan, menggunakan alat bantuan berjalan. Kalau mereka yang kena pertuturan speech therapy dan sebagainya. Untuk mereka yang mendapat masalah susah nak telan, okay, apa yang kita akan buat ialah kita akan masukkan satu tube melalui hidung terus ke dalam perut untuk memberi ubat, makanan dan sebagainya. Biasanya makanan ini dalam bentuk susu lah. Itu untuk mengelakkan pesakit tu tercekik ataupun makanan termasuk dalam rongga pernafasan dan terus ke paru-paru. Okey. Jadi ini yang kita akan buat, ya. Dan bergantung pada kawasan mana badan yang terkena stroke ni, kita akan rawat mengikut apa yang patut. Contohnya kalau mata tak boleh tutup dan sebagainya, kita akan bagi eye patch dan juga untuk memberi ubat untuk mata tersebut. Okey, inilah biasanya rawatan yang akan dibuat di hospital untuk pesakit yang kena angin ahmar, stroke. Okey, macam mana kita nak mencegah ataupun mengurangkan risiko mendapat angin ahmar ni? Yang penting sekali, kita kena fikir balik apa tu faktor risiko ni. So, faktor risiko yang utama yang kita boleh buat sesuatu ialah kencing manis, darah tinggi, masalah kolesterol, masalah obesiti dan juga kalau ada penyalahgunaan dadah. Dadah kena berhentilah, memang itu salah dari segi undang-undang juga. Kencing manis, darah tinggi dan kolesterol mesti dirawat. Jadi kawalan gula yang bagus, kawalan darah tinggi yang bagus, kawalan kolesterol yang bagus akan membantu mengurangkan risiko dapat stroke. Okey. Kena ingat, lebih baik kita kawal faktor risiko, lebih kurang risiko untuk mendapat stroke dan sebagainya. Satu lagi faktor ialah daripada gaya hidup selain daripada dadah ialah merokok. Okey, merokok memang akan meningkatkan risiko untuk mendapat stroke dan juga untuk mendapat serangan jantung. Okey, kanser lain lah.
Yang saya kata ni adalah lebih kepada masalah stroke dan heart attack, iaitu masalah atherosclerosis. Okay. Jadi yang ini mesti diberhentilah. Kalau merokok, stop it. Drug abuse kena stop. Diabetes, hypertension dan masalah kolesterol kena berhenti. Okay. Kena kurangkan stres. Kena kurangkan stres dengan cara bersenam. So aktiviti senaman kena ditingkatkan. Diet kena jaga. Standard diet kontrol ialah biasanya kurangkan karbohidrat, kurangkan gula, kurangkan benda berlemak dan sebagainya. Ini untuk mengawal daripada diabetes darah tinggi menjadi sangat tinggi. Okey, selain daripada tu, apa lagi yang kita boleh buat? Okey, untuk mereka yang pernah dapat stroke sebelum ni, memang risiko untuk dapat stroke kedua lebih tinggi daripada orang yang first time kena stroke. Okey, jadi untuk mereka yang dapat stroke, kawalan gula, kawalan darah tinggi dan kawalan kolesterol tu mestilah lebih baik daripada sebelum tu. So if you have got a stroke once, your risk of getting a second stroke and a third stroke is higher as compared to a person who has never got stroke before. Okay, and mereka yang dapat stroke, risiko mendapat serangan jantung also meningkat. Jadi kalau dapat serangan jantung, stroke also meningkat. So it goes together. So mereka yang dapat ni kena jaga. Mereka yang ada masalah sakit saluran darah kat kaki, saya pernah cerita dalam episod yang lepas pasal diabetes, kata peripheral vascular disease. Jadi mereka yang ada peripheral vascular disease, saluran darah dekat betis yang sakit kalau berjalan jauh, mereka ini pun ada risiko untuk mendapat stroke dan serangan jantung. Itu kena berjaga-jaga. So they have to be more cautious. Jadi kena ambil langkah pencegahan yang sepatutnya. Mereka yang obese, mereka yang berat badan tidak dikawal, memang risiko untuk mendapat stroke dan serangan jantung pun meningkat. Okey. Dan untuk mengurangkan stres, saya cakap tadi, kena bersenam, kena jaga makan, kena tidur yang cukup, kena minum air yang cukup dan sebagainya. Semua ni kena buat. Kalau tak buat, memang risiko akan meningkat. Okey, ubat untuk stroke. Untuk mereka yang dah dapat rawatan, sekarang dia dah balik rumah, apa yang dia patut buat? Exercise yang diajar semasa fizioterapi, rehabilitasi mesti dibuat di rumah. Kalau mereka tidak melakukan exercise, apa akan jadi ialah otot-otot yang kena stroke akan jadi keras dan pesakit tidak boleh berjalan ataupun berfungsi seperti sedia kala. Kalau rajin menjalankan fizioterapi, exercise di rumah, mereka boleh mendapat balik kekuatan tenaga dalam tangan dan kaki yang kena stroke tu 50% ataupun lebih dalam masa yang singkat, dalam beberapa bulan ataupun dalam beberapa tahun. Pengalaman saya merawat stroke yang sangat teruk, langsung tak ada pergerakan langsung, pesakit tu dalam umur 60 lebih, boleh datang berjalan ke klinik saya dalam masa 6 bulan kerana selalu melakukan exercise di rumah. Kalau tak buat exercise, memang akan keras, tak boleh jalan. Dan waris ataupun ahli keluarga ataupun kawan-kawan ataupun sesiapa yang merawat pesakit ni di rumah dan menjaga di rumah, jangan biasakan pesakit yang stroke duduk di kerusi roda sahaja. Sebab lebih banyak mereka duduk di kerusi roda dan tidak bergerak, lebihlah peluang untuk mereka langsung tak boleh jalan in the future. Okay, so if you can walk with a frame, crutches, kayu dan sebagainya untuk mereka yang di rumah. Ubat yang patut dimakan mesti dimakan, iaitu ubat cair darah akan diberi kalau mereka yang dapat stroke yang jenis sumbat thromboembolik akan diberi dan mungkin juga akan diberi untuk pesakit akan diberi ubat cair darah. Ubat cair darah ini akan membantu untuk mencegah dapat stroke yang seterusnya. Untuk mereka yang dapat pendarahan pun mungkin akan diberi ubat cair darah, tapi dia jenis yang lain. Ini kena berhubung dengan doktor yang merawat lah, sebab kes lain memang berbeza ya. Okey. Selain daripada tu, ubat kolesterol mesti dimakan, sebab macam saya kata, kolesterol adalah salah satu punca untuk risiko angin asma, mesti makan. Ada kalanya mereka akan bagi ubat lain, ubat darah tinggi tapi yang ada fungsi dalam
pencegahan ataupun rawatan stroke pun akan diberi. Jadi yang itu pun kena makan lah. Jadi biasanya dia akan bagi ubat 3 ni lah, ubat untuk cair darah, ubat kolesterol, ubat darah tinggi ataupun ubat pencegahan stroke. On top of that, adalah kadang-kadang kita akan tambah ubat untuk orang kata improvement blood circulation kepada otak, some tonic, vitamin dan sebagainya. Okey. Kalau apa pun, ini mesti berhubung dengan doktor yang merawat lah. Jadi tak boleh berhenti ubat ni dengan sendiri, mesti berbincang dengan doktor yang merawat. Jangan berhenti dengan sendiri. Okey. Kalau dah rawat, okey. Persoalan yang selalu ditanya ialah, doktor, bolehkah saya sembuh daripada stroke ini? Jawapan ini bergantung kepada tempat kena stroke, extent of stroke ataupun berapa besar stroke tu, dan juga sama ada masalah perubatan yang lain. Jadi mereka yang mungkin satu masalah perubatan, lebih muda, tempat yang kena tu sedikit kecil, yang kita panggil sebagai lacuna infarct, dia punya recovery lebih baik berbanding dengan orang yang kena pada bahagian besar otak dan juga lebih tua. Okey, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada masalah jantung, buah pinggang dan sebagainya. Jadi ini bergantung. Saya tak dapat beri jawapan yang fix untuk semua orang lah, sebab dia sangat-sangat bergantung pada individu. Ada yang boleh sembuh 100%, ada yang tak boleh sembuh 100%. Ada pula stroke yang dia jadi untuk sementara. Ada pesakit yang akan cakap, doktor, saya kena 2-3 hari, lepas tu saya balik. Ada yang boleh reverse dalam 1 minggu. Ada pula yang dalam masa 24 jam, yang kita panggil sebagai transient ischemic attack. So symptoms tu teruk, tapi dalam 24 hours patient tu recover completely. Rawatan ubat lebih kurang sama, cuma ini saya panggil sebagai warning untuk dapat stroke yang lebih teruk kalau pesakit tidak mengambil apa-apa langkah pencegahan. Jadi apa jenis stroke pun, memang risiko untuk dapat stroke kedua dan ketiga tu memang tinggi. Tak boleh ambil ringan ya. Okey. Dan secara ringkas so kita dah nak tamat live ni. Secara ringkas, stroke adalah satu penyakit yang sangat berbahaya, mesti tahu tanda-tanda dan mesti bertindak dengan cepat. Every second yang kita rugi dekat rumah yang tak pergi mengambil rawatan, memang akan memusnahkan lebih banyak sel stroke, sel otak dalam patient stroke tersebut. Jangan delay. Kalau kena pukul 8 pagi, secepat mungkin pergi ke hospital. Dan lebih cepat kita pergi, peluang untuk kurangkan kesan stroke tu lebih tinggi. Lagi lambat kita pergi, memang tak boleh buat apa sangat. Dia punya recovery pun sangat rendah. Okay. So itu saja untuk siaran live FB untuk minggu ni. Saya minta maaf sebab saya on call hari ni dan saya sangat sibuk, so saya terpaksa masuk last minute untuk online. Walau apa pun, terima kasih untuk menonton live. Sila tinggalkan komen, tolong like, share dan subscribe. Lepas tu saya akan kembali minggu depan pada masa petang hari Sabtu dengan topik yang lain. Mungkin saya akan mengundang doktor daripada unit lain untuk berbincang sekali. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan goodbye.